supaya apa yang jadi pada hari ini bagi kami boleh di review semula dan memberikan keadilan kepada seluruh rakyat masyarakat. Satu so antara konten memorandum tu sama seperti mana yang telah kami serahkan pagi tadi kepada wakil daripada Ketua Hakim Negara. Ada bantahan, ada resolusi yang kami fikirkan tepat dekat peringkat mahasiswa supaya diimplementasikan dekat peringkat kabinet sendiri ya. Dan secara luarannya sebenarnya kami kurang berpuas hati lah, sebab memang harapannya untuk terus jumpa pada Perdana Menteri. Sebab kami fikirkan bila kami berjumpa pada Perdana Menteri yang dengan agendanya One Malaysia dan whatever tu, boleh kami gagaskan sesuatu supaya apa yang berlaku dekat Malaysia pada hari ini boleh diperbetulkan dalam konteks yang lebih harmoni lah. Sebab sekarang ni dia dah jadi celaruah bila kabinet masuk campur hal kehakiman. Lepas tu buat satu polisi yang tanpa didraftkan dulu kepada Dewan Rakyat. So dia dah terabur sekarang situasinya. So kami membantahlah keputusan dekat peringkat kabinet. Sepatutnya alangkah media sekalipun nak mengeluarkan kenyataan dalam suatu proses kehakiman berlangsung pun tak boleh, kerana dikhawatiri mempengaruhi. Apatah lagi kuasa eksekutif yang dalamnya penuh dengan orang kata apa, kuasa yang besar lah. Kalau buat satu keputusan lah, contoh kata keputusannya A sebagai contoh. So kalau dekat peringkat kehakiman buat keputusan B, dia sama ada of course lah dekat peringkat eksekutif tu akan merasa malu sebab keputusannya ditolak oleh mahkamah. So macam itu je. Maksudnya bagi kami kat peringkat mahasiswa, selepas pada ini jangan suka-suka untuk terus buat kenyataan tanpa mengambil kira faktor kehakiman yang sedang berlangsung. Macam itu je. Yang pertama sekali kami minta dekat peringkat badan eksekutif, kalaupun nak berbincang tentang isu begini, kami mengharapkan supaya perbincangan tu melibatkan orang-orang yang pakar dan ada otoriti. Sebagai contoh, nak bincang tentang mahkamah syariah, invite orang yang ada otoriti dalam konteks syariah. Okey, untuk cerita pasal perlembagaan, invite orang yang ada otoriti dalam yang pakar tentang perlembagaan. So sekarang ni bila sekadar berbincang dekat peringkat kabinet, kami tak nampak keputusan itu sebagai satu keputusan yang masak lah dan mengambil kira pandangan orang yang ada otoriti. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks tuntutan kami meminta dan juga kami menggesa supaya keputusan yang dah dikeluarkan oleh kabinet kami minta supaya ditangguhkan ataupun lebih baik lagi dibatalkan. Sebenarnya kita melihat perkara ni dia melibatkan beberapa perkara-perkara pokok. Pertama, bila jurisdiction Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil itu disentuh secara jelas, melibatkan dalam kes Syamala dan Muhammad Ridwan ni. So tanpa perbincangan yang mendalam dengan orang-orang yang pakar, kita melihat keputusan tersebut seolah-olah keputusan yang tidak berpijak atas fakta dan realitinya yang sepatutnya. Jadi keputusan yang didasarkan kepada perkara-perkara yang tidak betul pada pandangan mahasiswa perlu diperbetulkan oleh mahasiswa. Jadi tidak mustahil selepas daripada memorandum ini pun dia kira agresif. Ada aksi-aksi yang lebih agresif mungkin, tapi wallahualam mungkin kami akan bincang lepas ni. Cuma secara ringkasnya sebenarnya dalam kes Syamala Muhammad Ridwan ni, kita melihat Mahkamah Syariah, Mahkamah Sivil, kedua-duanya ada kuasa terhadap anak-anak tersebut. Memang kedua-duanya ada peruntukan, boleh berkuasa. Tapi bila kabinet mengeluarkan keputusan sedemikian rupa tanpa keputusan di dalam mahkamah itu, tanpa kes itu masih lagi belum diputuskan, seolah-olah ia ada campur tangan. Walaupun tadi saudara sendiri katakan ia masih lagi belum digazetkan, tapi dia memberikan persuasive effect mahkamah dengan yang suatu keputusan yang dinyatakan oleh wakil kepada Perdana Menteri, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, takkan tiada efek kepada mahkamah. Mungkin mahkamah dia pun teragak-agak kan. Tapi kita mengharapkan mahkamah kita cukup telus dan independen lah, insyaAllah kan.